Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, so hari ini kita akan belajar mengenai kemahiran manipulatif. Okey, dah ready belum? Jom start. Okey, sebelum tu macam biasa awak boleh buka buku teks awak iaitu buku sains. Kemudian awak boleh buka muka surat 12 dan 13 sebagai rujukan. Okey, sambil-sambil tu awak boleh juga tengok buku dan juga awak tengok video ni. Okey, jadi hari ini kita akan belajar mengenai kemahiran manipulatif iaitu kemahiran yang terakhir dalam tajuk pertama ini iaitu kemahiran saintifik. Okey, jadi sebelum tu cikgu nak awak review balik, awak cuba ingat balik kita dah belajar berapa kemahiran iaitu dalam kemahiran saintifik ini. Berapa? Okey, cikgu sebut balik lah. Yang pertama hari tu kita belajar kemahiran memerhati, kedua mengelas, ketiga mengukur dan menggunakan nombor, keempat berkomunikasi dan juga last sekali iaitu hari ini kita akan belajar mengenai kemahiran manipulatif. Okey, jadi sebelum tu kita boleh baca sama-sama apa itu maksud kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif ialah kemahiran menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul ketika menjalankan penyiasatan sains. Okey, jadi maksudnya kemahiran manipulatif ni adalah satu kemahiran yang awak guna waktu awak nak jalankan penyiasatan sains, macam awak nak buat eksperimen ke, awak nak buat uji kaji ke. Maknanya awak perlu ada beberapa kemahiran dan juga cara untuk awak guna dan guna alat dan bahan sains. Maknanya bukannya awak main suka hati je, tapi awak ada cara dia. Maknanya kita ni macam ada peraturan jugalah. Apa-apa pun dalam hidup kita kan ada peraturan kan. Jadi sama juga dalam sains ni, nak bila awak nak buat sebarang uji kaji ke apa ke, kita ada cara dia juga. Okey? Jadi, lepas ni kita akan perhatikan kemahiran manipulatif yang diamalkan di dalam bilik sains. Okey, kita ada 5. Jadi, kita akan tengok satu-satu dulu. Okey, yang pertama, menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Okey, jadi kita boleh tengok contoh kat sini apa yang dimaksudkan dengan menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Jadi awak tengok kat sini contoh. Mula-mula gambar yang pertama di sebelah kiri awak. Menyukat suhu dengan termometer. Maknanya kat situ dalam tu macam air panas kan, sebab dia macam menggelegak. Lepas tu macam mana kita nak sukat suhu air panas tu? Awak nak celup jari awak ke dalam tu? Itu ke cara awak nak sukat? Tak kan, sebab nanti awak yang sakit kan. Jadi cara dengan betul, awak menggunakan termometer. Jadi kat situ awak boleh baca suhu kat situ berapa. Itu adalah salah satu contoh lah. Kemudian gambar satu lagi di sebelah kanan awak. Nampak tak macam orang tu tengah buat apa? Dia tengah buat apa? Dia menuang cecair. Kat situ pun juga salah satu contoh macam mana kita nak guna dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Okey? Seterusnya, yang kedua ialah mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Apa itu mengendalikan spesimen? Apa spesimen tu? Okey, kita tengok contoh selepas ni. Ni kita ada 2 contoh. Okey, contoh pertama macam biasa di sebelah kiri awak. Okey, kat situ dia tulis memerhati bahagian tumbuhan atau haiwan. Maknanya kat situ awak mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat lah. Maknanya awak buat apa? Dengan betul dan cermat. Maknanya, okey, cuba awak tengok kat situ. Dia macam tengok rama-rama tu kan, atau tumbuhan kat situ, bunga tu. Kalau awak tengok dengan mata kasar awak rasa awak boleh nampak dengan jelas tak?
Macam dia punya bentuk, dia punya warna. Tapi kalau kita gunakan alat dan bahan yang betul, macam budak kat situ dia guna apa? Kantar pembesar kan. Jadi dia boleh tengok dengan jelas lah apa benda yang ada dekat rambut-rambut tu, apa benda yang ada dekat sayap rambut-rambut tu, warna apa, bentuk macam mana, corak apa. Okey, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian, okey, yang gambar kedua tu di sebelah kanan, kat situ ditulis mengendalikan haiwan. Kat sini sama juga dalam buku teks awak. Maknanya boleh tengok lah. Dia nak mengendalikan spesimen hidup, iaitu siput kebun. Jadi mula-mula tengok tu dia buat apa? Dia ambil dulu perlahan. Tapi tengok tak macam mana cara dia ambil tu? Dia pegang kat mana? Dia pegang kat sesungut? Dia pegang kat badan? Tak kan? Dia pegang dekat cangkerang. Bila dia pegang kat situ, okay, dia angkat perlahan. Kemudian dia letak dekat dalam macam tray bekas. Okay, lepas tu dia bawa ke dalam makmal ke apa ke untuk kita tengok lah, kita perhatikan macam mana rupa dia. Lepas tu kita lepaskan kembali. Bukan simpan buat kenangan pula. Tak, awak lepaskan balik lah, sebab dia hidup kan. Kita cuma nak pinjam kejap, macam tu. Jadi kita lepaskan balik. Lepas tu awak tengok juga macam mana cara dia letak tu. Letak perlahan macam tu dekat tempat asal dia. Okey, seterusnya yang ketiga ialah melakar spesimen, peralatan dan bahan sains. Okey, tengok dekat contoh pertama, iaitu di sebelah kiri awak, gambar yang mula-mula tu, membuat lakaran tumbuhan. Okey, kat dalam gambar tu dia buat contoh, dia nak lukis satu daun. Tapi sebelum tu awak kena pastikan lah daun tu bentuk macam mana, urat dia macam mana. Maknanya kalau awak ingat dulu kita belajar urat ada dua jenis, iaitu jejala dan selari. Dalam contoh ni apa? Urat jejala. Okey, jadi awak boleh lukis lah dengan secara terperinci. Okey, kemudian menggunakan pembaris dalam lakaran. Maksudnya maknanya awak menggunakan peralatan sains dengan betul lah. Sebab awak guna pembaris. Contohnya, awak boleh juga tengok dalam buku teks awak. Macam dalam gambar tu dia bagi contoh, dia nak lukis gambar bikar. Kalau nak lukis gambar bikar tu, awak kena guna pembaris tau. Jadi maknanya nanti baru lukisan awak kemas dan cantik. Seterusnya yang keempat, iaitu membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Okey, kat dalam gambar ni kita ada 3 contoh. Okey, yang pertama, mengurus sisa dengan kaedah yang betul. Maknanya, okey, contohnya awak ada lebihan cecair tau lepas awak buat uji kaji kan. Jadi cecair tu awak nak buang kat mana? Buang atau sampah, buang ikut tingkap, mana? Awak kena buang kat dalam sinki. Maknanya itu cara yang betul. Awak mengurus sisa dengan kaedah yang betul. Itu adalah contoh pertama. Kemudian contoh kedua yang tengah-tengah ni, mencuci peralatan selepas digunakan. Maknanya, okay, tadi awak dah buang cecair tu kan. Awak dah buang tu, takkan awak nak terus letak. Betul tak? Jadi awak kena basuh lah. Awak perlu mencuci peralatan dengan betul. Dan menggunakan juga alat yang betul juga. Maknanya kat dalam contoh tu dia guna apa? Macam untuk bikar yang saiznya agak kecil, macam corong tu, awak boleh guna berus khas dia. Senang sikit nak cuci. Sebab kalau awak nak guna span biasa, awak nak masuk tangan awak tak muat kan? Okey. Jadi kemudian last sekali, gambar ketiga, membuang sisa pepejal ke dalam tong sampah. Maknanya sampah, sisa-sisa sampah yang kertas-kertas, yang kasar, yang besar tu ke, awak buang dalam tong sampah lah. Bukannya awak buang kat mana? Dalam sinki, ikut luar tingkap. Bukan atas lantai. Tidak. Awak buang dalam tong sampah yang telah disediakan dalam makmal. Okey, yang terakhir, last sekali, yang kelima, menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul. Okey, ini adalah contohnya. Macam yang tadi, lepas awak dah cuci, dah bersihkan tu, awak kena simpan kan. Jadi cara nak simpan pun ada juga.
Macam yang mula-mula ni, gambar pertama di sebelah kiri awak ni, contoh dia menyusun tabung uji di rak. Maknanya tabung uji ni kan dia bentuk dia memanjang macam tu kan. Jadi nak susun macam mana? Nak terus letak dalam rak ke? Tak. Dia ada rak khas dia. Macam dalam gambar tu. Jadi awak susun-susun macam tu. Okey, seterusnya gambar yang kedua tu menyusun barangan kaca di rak. Yang maknanya contohnya gambar kat situ dia nak tunjuk contoh barangan lain lah, macam bika. Lepas tu bika kan ada banyak bentuk kan, dan dia besar-besar sikit kan. Kita yang tu kita boleh susun dekat rak macam almari ke kan. Tapi tengok tak macam mana dia susun tu. Dia susun mengikut bentuk dan saiz yang sama, bukan main campur-campur. Sebab apa? Nanti senang juga kalau kita nak guna ke apa ke, kita nak simpan balik pun kita dah tahu kat mana tempat asal dia. Okey? Okey, ini adalah contoh lain lah. Yang ni sama je dalam buku teks awak. Saya cuma ambil letak sini je. Okey, contoh kat sini dia bagi menyimpan bika. Okey, seterusnya menyimpan kanta pembesar dalam laci. Nampak tak kat situ? Jadi maknanya kalau contoh kat situ lah, kalau awak ada guna barang-barang dalam makmal yang awak ambil daripada laci ke, tempat lain ke, almari ke, awak simpan kat tempat asal dia jugalah. Sama dalam keadaan macam mana awak ambil. Okey? Okey, jadi kita dah belajar kelima-lima kemahiran manipulatif. Okey, jadi sekarang ni kita boleh pula teruskan aktiviti kita, iaitu dengan menyiapkan latihan dalam buku aktiviti. Jadi awak boleh buka buku ni yang dalam gambar yang saya tunjuk ni. Kemudian awak buka muka surat 9 dan 10. Okey, untuk aktiviti pertama awak boleh lihat di gambar di sebelah kiri awak. Okey, kita baca sama-sama urutan penyiasatan aktiviti 9. Okey, jangan lupa ya tulis hari dengan tarikh yang nanti. Okey, dia punya arahan yang pertama, nomborkan urutan bagi langkah penyiasatan yang betul. Okey, jadi sekarang ni awak kena nomborkan ikut urutan yang betul lah. Mana satu nombor satu? Perhatikan sifat fizikal bunga raya ke? Bersihkan peralatan ke? Letakkan bunga raya ke? Ataupun lakarkan. Jadi awak kena tengok mana satu langkah penyiasatan dia betul. Jadi lepas awak nomborkan, awak salin balik apa yang awak dah buat tadi dekat kotak bawah tu, mengikut urutan yang betul lah. Maknanya nombor satu contohnya awak tulis kat situ, perhatikan sifat fizikal bunga raya. Jadi awak tulislah dekat nombor satu situ. Kemudian awak teruskan. Okey, lepas tu kita tengok pula dekat aktiviti seterusnya, muka surat 10. Dia tulis kat situ, padankan kemahiran manipulatif yang diamalkan oleh murid dengan gambar berikut. Jadi maknanya awak baca dulu satu-satu kat situ. Dia dah bagi dah kenyataan. Kemudian awak padankan dengan gambar tu. Contoh kat situ kita tengoklah nombor 1. Dia tengah buat apa tu? Dia tengah buat apa? Dia tengah mencuci kan. Dia macam tengah basuh alat kan. Jadi kat mana yang sesuai? Kenyataan yang kedua lah, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Jadi nanti awak salin, awak tulis dekat situ. Okey? Okey, jadi itu sahaja untuk latihan pada hari ini. Selamat menjawab.